إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Sebab Ustaz Ali tak ada hari ni, jadi saya sambungkan kelas tafsir beliau. Hari ni kelas tak lama, setengah jam je. So Ustaz Ali pun dia bagi tahu last minute, dan saya dah ada appointment di tempat lain pukul 12 suku. Jadi hari ni kelas setengah jam ni kita tafsir satu ayat pun cukup. Okey. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ayat 235. Wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. Berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, wala junaha alaikum. Maksud dia sebut junah, maksudnya menafikan dosa. Untuk kalau kita buka kitab Tafsir Sa'di, pada muqaddimahnya, antara sirah-sirah, antara lafaz-lafaz untuk menunjukkan tidak berdosa, salah satunya adalah lafaz wala junaha. Kalau kita kenal bahasa Arab kan, bahasa Arab antara lafaz sirah tu apa dia? Bentuk ayat untuk mengatakan tak berdosa. Antaranya la junaha. La junaha menunjukkan bahawa tidak ada dosa. Seperti ayat-ayat lain, seperti ayat berkenaan dengan arak, seperti ayat dengan seperti orang kafir tanya, bagaimanakah dalam surah Al-Maidah, Allah Ta'ala tanya, bila orang musyrikin tanya kepada Nabi SAW, bagaimanakah keadaan orang yang telah minum arak dulu sebelum arak diharamkan? Maka Allah Ta'ala kata dalam Quran surah Al-Maidah, wala junaha alaik fima ta'imu idza mattaqaw. Tidak ada kesalahan bagi mereka ketika mereka minum ketika itu, sekiranya mereka bertakwa. Jadi perkataan lafaz la junaha dari segi usul fiqahnya menunjukkan dalil benda itu tidak salah, tidak berdosa. Okey. Fima arradtum bihi min khidmatin nisa. Maksudnya apa terjemahan dia, tuan-tuan rahimakumullah? Al-Quran masing-masing kan? Apa maksud dia? Tidak ada dosa bagi kamu meminang. Betul ke meminang? Min khidbatin nisa au aknantum fi anfusikum. Maksudnya minang siapa ni? Wanita-wanita mana ni? Wanita yang mana satu ni? Suami yang telah meninggal. Itu tu'arridu atau tu'arridu bi khidmati nisa fi iddatihinna min wafati azwajihinna, iaitu perempuan yang telah kematian suami mereka, min ghairi tasrih. Allah kata alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirra. Maksudnya kalau perempuan yang telah kematian isterinya, suaminya, dia dalam keadaan iddahnya, boleh tak nak mengurat dia? Tak boleh mengurat direct. Kita tengok dalam tafsir Ibn Kathir kata apa. Macam mana, apa maksud tak boleh mengurat direct tu? Tak boleh nak mengetahui nak kahwin dengan kau secara direct. Kata dia wafat azwajihinna min ghairi tasrih. Qala Thawri wa Syu'bah wa Jarir wa ghairihim an Mansur an Mujahid wa Ibn Abbas
iaitu tidak dosa bagi kamu. Contohnya kata aku nak kahwin. Contohnya jumpa perempuan tu, perempuan tu dah indah, aku nak kahwin, tapi tak cakap dia, tak kata saya nak kahwin dengan awak. Ini uridu tazwij, aku nak kahwin, dan aku suka wanita yang sifat dia macam ni, sifat dia macam ni, sifat dia macam tu. Dia bagi hint lah. Kalau perempuan tu suka pakai tudung coklat, tak ada tudung coklat, okey selesai. Kan nak bagi contoh kan terkena. Saya suka yang perempuan selalu datang pada satu datang kuliah kat Ihsan Taklim, selalu duduk barisan depan. Saya nak kahwin dengan orang macam tu. Tak, maksudnya dia bagi hint. Dia tak kata saya nak kahwin dengan awak. Perempuan tu pun terasa. Tapi banyaknya perempuan duduk yang baris depan, mana satu bang? Kalau bagi hint sampai dia faham, Memang bagi faham tak ada masalah. Yang tak boleh, saya nak menikah dengan awak. Dia kata apa? Inni uridu tazwij wa inni uhibbu imratan min amriha wa min amriha kadha wa kadha yu'arridu laha bil qawlil ma'ruf. Contohnya atau ayat lain, kata tafsir Ibn Abbas kata contohnya wuditu atau wadattu wuditu annallaha razaqani imra'atan. Ni satu lagi lafaz tak direct. Maksudnya aku suka kalau Allah Ta'ala merezekikan aku seorang wanita. Okey, wa nahwa dhalik wa la yansabu lil khutbah, tapi dia tak tetapkan untuk dia bertunang. Wa fi riwayah inni la uridu an atazawwaj ghayraka insyaallah. Okey, walau wudidtu inni wajadtu imratan salihatan wa la yansabu laha ma damat fi iddatiha. Contohnya aku suka juga kalau aku dapat satu wanita yang saleh, aku dapat. Ini contoh-contoh sirah lah, contoh-contoh lafaz tidak direct. Betul dalam Sahih Bukhari ta'liqan wa qala Talq bin Ghannam an Zaidah an Mansur an Mujahid bin Ibn Abbas wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khidmatin nisa wa huwa an yaqul. Kata Ibn Abbas lagi dan Sahih Bukhari disebut aku nak kahwin dan antara aku berhajat kepada seorang wanita, kalaulah aku ini dimudahkan bagiku untuk berkahwin dengan seorang wanita. Dia cakap perempuan macam itulah. Jadi ini maksud lafaz yang tidak direct. Okey. Al-nisa liman wa hakadha qala Mujahid, dan tafsir ini juga tafsir Mujahid, tafsir Tawus, tafsir Ikrimah, tafsir Sa'id bin Jubair, tafsir Ibrahim An-Nakhai, tafsir Asy-Sya'bi, tafsir Hasan, tafsir Qatadah, tafsir Az-Zuhri, tafsir Yazid, tafsir Muqatil, tafsir Qasim, dan bukan seorang wahid dia dengan salah. Kenapa saya sebut nama-nama ni semua? Inilah dia nama ulama mufassirun as-salafus salih yang pada peringkat yang di kurun yang awal. Kat sini kita tengok, ni saya dari tajuk sikitlah nak beritahu kita kepada manhaj kita dalam pentafsiran Al-Quran. Itu Quran dengan hadis dan Quran dengan kefahaman para salafus salih. Ini yang kita pegang ahli sunnati wal jamaah, dan tidak pernah terlepas tafsir-tafsir ulama salaf ahli sunnati wal jamaah daripada penafsiran yang sebegini. Bukan seperti tafsir sistem Islam, ya. Bila kita tanya tafsir kau dapat dari mana tafsir macam ni, tidak ada bagi mereka contoh daripada golongan salafuna as-salih, di golongan yang awal. Sebab tu mereka tersimpang dari jalan kebenaran kerana mereka mengambil kefahaman Al-Quran dan Sunnah bukan daripada kefahaman salafus salih. Lepas tu bagi mereka tafsiran, mereka tafsirkan sebahagian ayat tu dengan bermudah-mudah, terutama sekali bab nikah. Bila kita katakan tak boleh kahwin perempuan dengan lelaki musyrik, dia kata bukankah Allah Ta'ala kata dalam Quran dalam surah Al-Hujurat, aku jadikan kamu lelaki dan wanita itu supaya kamu berkenal-kenalan, dita'arafu. Nampak dia pakai tafsir? Dia pakai Quran juga tak? Pakai Quran, tapi penafsirannya menyimpang. Lepas tu kita kena tahu nama-nama ni, Tafsir Sya'bi, Al-Hasan, Qatadah, Az-Zuhri, dan lain-lain. Wa hakadha hukmu al-mutlaqah al-mabtutah yajuzu at-ta'rid laha. Ini hukum yang telah mutallaqah al-mabtutah, al-mutallaqah al-mabtutah, iaitu perempuan yang telah juga begitu juga hukumnya bagi perempuan yang telah ditalak 3. Maksudnya hukum perempuan yang ditalak 3 sama jugalah. Kama qala an-nabi, perempuan talak 3 ada iddah tak? Ada juga, bukan tak ada. Jadi sama juga, talak 3 pun ada iddah juga. Bila talak 3 ada iddah, hukumnya sama juga. Sebab dia dah tak boleh kahwin lagi dia dengan
suami yang asal juga orang yang telah meninggal tadi, maka dibenarkan. Ada pun orang yang masih talak satu, tak boleh buat macam ni, perangai macam ni. Tak boleh kita nak pergi ngorat dia secara rahsia, tak boleh, haram. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Qais, pada kisah Fatimah binti Qais, hina talaqaha zawjuha Abu Amr bin Hafsin, ketika suaminya mentalakkan dia dengan talak yang 3. Maksudnya zaman Nabi pun ada juga sahabat dan sahabiah yang ditalak, yang mentalak suaminya talak 3. Jadi janganlah pandang jahat sangat orang tu. Biasalah, ini kita kata masalah keluarga. Ada yang tak ngam, dia talak 1. Ada yang tak ngam, talak 2. Ada yang tak ngam, talak 3 terus. Jadi janganlah, kadang-kadang memanglah kita kata talak itu benda yang bukan sesuatu yang digalakkan dalam Islam. Baik dalam hadis Nabi SAW, kalau kita baca berkenaan dengan syaitan itu ada arasnya di laut. Nak dengar hadis tu tak? Syaitan arasnya di laut, di tengah-tengah laut. Nak dengar hadis tu? Nak dengar kan? Syaitan ni dia ada singgah sana, dia punya istana dia dekat tengah-tengah laut. Setiap hari syaitan-syaitan, iblis, kata iblis, bukan syaitan, iblis, maknanya dia punya bos tu, dia ada singgah sana di atas laut. Tapi bukan yang berbunda triangle yang putih percaya tu, bukan. Itu wallahu alam kat mana. Orang kafir tu percaya bunda triangle, lalu je kapal hilang, lalu je kapal terbang hilang. Itu cerita yang khurafat, tak dipastikan kebenarannya. Maka dia ada arash di laut, dan setiap hari syaitan akan datang memberikan laporan kepada dia. Hari ni aku telah menyebabkan si fulan dan si fulan minum arak. Dia kata, ini tak capai KPI lagi, ayat saya ini tak mencapai KPI lagi. Tak balik buat kerja lain, buat lagi kerja. Ini aku telah menyebabkan orang si fulan dan si fulan buat satu dosa, patah balik, tak mencapai KPI. Maka yang ketiga kata, aku telah datang, aku telah balik ni, aku telah memisahkan antara suami dan isteri. Maka ini KPI dah capai. Maksudnya syaitan memang nak suka memisahkan. Walaupun ada hadis yang dhaif, yang lemah, kata apa? Abghadul halal indallahi at-talaq. Dengar tak hadis tu? Benda halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Hadis itu hadis yang tak sahih. Memang Allah Ta'ala telah mensyariatkan talak itu sebagai alternatif kepada pasangan yang tidak lagi sesuai. Sebab itulah dalam Islam talak itu sebenarnya mudah bagi lelaki, tidak susah. Kalau dia tak ngam, dah tak boleh jadi, aku suka sengkong, dia suka keju, maka dah tak ngam, maka bolehlah dia dipisah. Ada cara-cara yang lain. Tapi kita kata barakallahu fikum, jangan sampai kerana tak nak berpisahnya, maka dibiarkan isteri itu dizalimi. Itu tak betul. Akhirnya bila isteri itu dizalimi, maka masyarakat tak layan. Itulah ini sistem ini Islam, untuk mempertahankan, untuk membela nasib wanita-wanita yang telah dizalimi atas nama mahkamah syariah. Sedangkan cara kita menghandle perkara tersebut bukan cara yang benar mengikut syarak. Lalu yang nampak menzalimi itu Islam. Lalu mereka pun mentafsirlah dengan ayat-ayat. Mereka tak puas hati, dia kata hukum Islam ini adalah penafsiran golongan yang ketika tafsiran ulama yang ketika lelaki itu dominan. Buka sini website Kristen Islam. Kat sini website Kristen. Dia ketikaikan Faraid 21. Sebab dia kata zaman tu ialah asal yang perempuan tak dapat langsung. Jadi baguslah 21. At least okey, bagi something untuk perempuan tu juga. Tapi zaman kita sekarang, kita kena bagi sama rata. Barakallahu fikum. Begitu juga, kenapa lelaki softnya di depan, perempuan softnya di belakang? Dia kata tidak. Itu zaman di mana lelaki dominan. Zaman sekarang kita semua sama, maka kita boleh sama yang sebelah-sebelah. Lelaki perempuan depan pinggang, akak semayang sebelah saya. Dia gesel-gesel pun tak apa. Barakallahu fikum. Macam nak semayang sebelah? Dah kena rapatkan saf, rapatkan bahu dan juga kaki. Tak boleh semayang nanti orang lelaki. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kata ini adalah tafsiran-tafsiran yang menyimpang daripada jalan yang kebenaran, lalu mereka menyesatkan orang lain. Jadi kita kata ad-dhal mudil, sesat lagi menyesatkan orang lain. Jadi Fatimah binti Qais ini telah ditalakkan oleh suaminya. Wa qala laha fa amaraha an ta'tad fi baiti ibnu Ummi Maktum. Maka dia telah diperintahkan untuk beriddah di rumah Ibnu Ummi Maktum. Maqala laha fa idza halalta fa'adhinnini. Bila kamu dah habis, dah selesai, maka bagi tahulah aku. Maksudnya apa?
Okey, falamma halat khataba 'alaiha Usamah bin Zaid maulah. Bila dah halal, maka Usamah bin Zaid maula Nabi SAW pun menikahkan dengan maulanya. Fazawwajaha iyyah, maka Nabi pun menikahkan dengan Usamah bin Zaid. Fa ammal mutallaqah fala khilafa fi annahu la yajuz li ghairi zawjiha at-tasrih bi khitbatiha wala ta'rid laha wallahu alam. Kata Ibn Katsir, adapun perempuan yang diceraikan bukan dengan talak 3, maka tidak ada khilaf padanya. Tak ada khilaf di kalangan ulama bahawa orang lain tak boleh nak bagi hin ataupun tak boleh nak tasrih, tak boleh nak cakap dengan terang untuk kembali melainkan pada suaminya yang asal. Jelas tak hukum ni? Jelas benar, senang je kan? Okay. Au aknantum fi anfusikum, maksudnya apa? Au aknantum fi anfusikum, maksudnya maksud aknantum fi anfusikum, terjemahan atau kamu menyembunyikan. Masalah au admartum, yang kamu simpan dalam dhamir kamu, min khutbatihin. Letak apa yang kamu rahsiakan. Dia sebenarnya dalam hati dia dah nak perempuan tu, tak dosa juga. Maksudnya adakah berdosa kalau nampak perempuan tu telah diceraikan, kemudian minat dalam hati kita, minat, dia tengok dia sebenarnya dah minat lama dah, tapi isteri orang dia kata Masya Allah. Boleh tak perasaan tu? Salah tak? Tak salah perasaan tersebut. Ini Allah Ta'ala sebab apa? Apa dalilnya tak salah? Kan Nabi SAW pernah minat isteri kepada anak angkat dia sendiri, Zaid bin Harithah. Zainab tu Nabi SAW minat. Tapi Nabi diam. Nabi tak beritahu. Sehingga dah bercerai. Yalah, dia dah kahwin, dah bercerai. Kemudian bercerai, bukan Nabi yang suruh dia bercerai, bukan. Yang mana tak ngam. Zainab dia orang yang besar, Zaid dia orang yang biasa. Dia tak ngam. Dia pakai sudu, dia makan belacan, ini makan keju, dia tak ngam, dia tak ngam. Bahasa Melayu lah, ini cerita saya lah, tak ngam. Dia tak ngam, berpisah. Berpisah. Nabi minat, tapi Nabi takut. Nabi takut nak bagi tahu. Nabi takut nak bagi tahu kepada orang yang dia nak kahwin dengan Zainab. Lalu Allah Ta'ala tegur Nabi, apa kamu takut? Kamu takut Allah ke kamu takut manusia? Zahirkan saja. Sebab tu kata Aisyah radhiyallahu anha, kalaulah Al-Quran itu ialah ciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya Nabi akan rahsiakan ayat tu. Kalau Nabi ini merahsiakan, bukan, afwan, hadis kata kalaulah Nabi ini merahsiakan ayat-ayat Allah, nescaya Nabi dah rahsiakan ayat tadi. Sebab ayat tadi macam seolah-olah memalukan sikit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak, Nabi beritahu juga ayat tersebut. Dalil bahawa boleh ada perasaan, tak ada masalah. Au admartum fi anfusikum wala junaha alaikum, tidak salah. Min khitbatihin. Maka kata Allah Ta'ala, wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun, dan Tuhan kamu tahu apa yang tersimpan dalam hati kamu dan apa yang kamu lahirkan. Wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum, aku tahu apa yang kamu rahsiakan, apa yang kamu iklankan, apa kamu beritahu. Alimallahu annakum satadhkurunahun, Allah Ta'ala tahu yang kamu akan sebut-sebut dalam hati kamu. Fi anfusikum. Dia minat sampai dia sebut-sebut, Allah Ta'ala tahu. Minat dengan akak fulan dan fulan tu contohnya. Tak ada masalah, boleh tak? Boleh, tak ada masalah, tak dosa. Tetapi walakin la tuwa'iduhunna sirra. Walakin la tuwa'iduhunna sirra, maksudnya jangan kamu buat janji kepada mereka secara rahsia-rahsia. Tak boleh, haram. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Qala Ali radhiyallahu an, Ali bin Abi Talha daripada Ibn Abbas, walakin la tuwa'iduhunna sirra, seperti kamu berkatakan aku rindu ke engkau. Tak boleh. Inni ashiq, aku dalam keadaan rindu. I miss you. I am you. Tak. Wa ahidini, maka janjilah ke aku agar engkau berkahwin dengan aku dan jangan kahwin dengan orang lain. Tak boleh buat rahsia. Yalah, kalau nak bertunang mesti jumpa siapa?
Nak kita jumpa dengan wali. Itu maksudnya bertunang secara zahir. Adapun yang besar rahsia itu kita pergi jumpa perempuan terus. Lepas tu kita pergi cerita, I minat kat you, I nak kahwin dengan you, jangan kahwin orang lain nanti lepas iddah nanti ya. Itu haram. Setengah ahli tafsir kata iaitu berzina. Ini kita kata, sebagian tafsir kata, Al-Sudi kata jangan berzina dengan secara haram. Itu baiklah, jauh kita kata. Bila kita kata kat sini, kita kata inni asyik wa ahidini an la tatazawwaji ghairi. Itu juga diriwayatkan daripada Sa'id bin Jubair, Asy-Sya'bi, Ikrimah, Abi Dhuha, Ad-Dhahhak, Az-Zuhri, Mujahid, Al-Thawri. Apa maksud dia? Apa maksud tadi? Wa huwa an ya'khudha mitsaqaha alla tatazawwaj ghairah. Maksudnya jangan kamu buat janji serahsia. Itu adalah kamu berjanji buat satu perjanjian dengan perempuan tadi, iaitu wahai fulan dan fulanah, wahai fulanah binti fulan, maka janganlah kau kahwin dengan selain aku lepas kamu habis iddah. Ini maksud buat perjanjian tadi. Ini haram, tak dibenarkan. Begitu juga kata Mujahid, wa huwa qaulur rajul, seperti kata seorang lelaki lil mar'ah, la tafutini binafsika fa inni nakihuka. Jangan kamu lupakan aku dalam dirimu. Don't forget me. Fa inni nakihuka, aku akan kahwin dengan kau. Itu tak boleh juga. Wa ayakhudha ahd, berkata Qatadah pula, iaitu kamu mengambil perjanjian dengan isteri, wahya fi iddatiha alla tankiha ghairah. Kata dia jangan kahwin dengan orang lain. Baik perjanjian iaitu saya takkan kahwin dengan orang lain, kamu takkan kahwin dengan orang lain. Fanahallahu 'anil dzalik wa qadima fihi wa ahlul khutbah bil qawl bil ma'ruf. Kata Ibn Zaid pula, maksud la tuwa'iduhunna sirra, jangan kamu buat janji secara rahsia. Kata tafsir lain pula, maksudnya adalah kamu bernikahnya secara rahsia. Ini juga haram lah. Jadi boleh kita faham ada 3 tafsir. Maksudnya jangan kamu buat perjanjian dengan mereka secara rahsia, ada 3 tafsir. Pertama, zina. Yang kedua itu kamu buat perjanjian dengan wanita tersebut untuk tidak berkahwin dengan lelaki lain selepas iddah. Yang ketiga, maksudnya menikah pada waktu iddah. 3. Okey. Wa qad yahtamilu, mungkin juga ayat ini umum. Sebab itulah Allah Ta'ala kata illa an taqulu qawlan ma'rufa, melainkan kamu ucapkan kata-kata yang ma'ruf. Ada tak dalam tafsir tu, dalam kitab tu? Melainkan kamu mengucapkan kata-kata yang ma'ruf. Apa maksud dia? Berkata Ibn Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, As-Suddi, Al-Thawri wa Ibn Zaid, iaitu yakni bihi ma taqaddama min ibahati at-ta'rid. Ini maksudnya ayat yang patah balik tadilah. Maksudnya tidak mengapa kalau kamu mengucapkannya secara kinayah, secara tak direct. Inni fika la raghib wa nahwi dhalik. Wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam makna illa an taqul kama al-farwa. Kalau itu la tasbiquni biha, yakni la tuzawwijha hatta tu'limani. La tuzawwijha hatta la. Itu apa dia? Masuk qaul ma'ruf ini, kata Ibn Katsir, iaitu kita kata dekat walinya macam ni, kalau kamu nak kahwinkan dengan orang lain, bagi tahu aku dulu. Maksudnya jangan kahwinkan dengan orang lain, ataupun jangan kalau ada orang masuk Minang, sebelum masuk Minang beritahu aku dulu. Maksudnya dia pun nak masuk jugalah, nak try juga. Faham tak? Jadi kaulan ma'rufan itu apa dia? Kata Ibn Katsir, iaitu kamu pergi jumpa dengan wali, lalu kamu cakap dekat wali tersebut, jangan nikahkan dengan si fulan dan si fulan, melainkan kamu bagi tahu aku dahulu. Okey? Ataupun la tusbiquni biha, ataupun janganlah engkau cepat-cepat nikahkan dia, melainkan kau bagi tahu aku dulu, atau seumpama dengannya. Senangnya ayat ni. Wala ta'zimu uqdatan nikah, janganlah kamu membuat akad nikah, ataupun kamu menyatakan keazaman untuk bernikah. Maksudnya ni kata direct lah ni, maksudnya mengucapkan secara sarahah, secara jelas, hatta yablughal kitabu ajalah, sehinggalah telah sampai waktu habis iddahnya. Iaitu kata Ibn Katsir,
wala taqidu al-aqda bin nikahi hatta tanqadi al-iddah. Senanglah ni. Okey, maka janganlah kamu membuat akad untuk bernikah, maksudnya buat perjanjian untuk menikah sehingga telah habis iddahnya. Inilah tafsir Ibnu Abbas, Mujahid, Asy-Sya'bi, Qatadah, Rabi' bin Anas, Abu Malik, Zaid bin Aslam, Muqatil bin Hayyan, Az-Zuhri, Atha' al-Khurasani, As-Suddi, Ats-Tsauri, Ad-Dhahhak. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, telah sepakatlah ulama bahawa tidak sahnya akad dalam waktu iddah. Senang cerita. Jadi kalau orang menikah juga diam-diam, sah ke tak sah? Tak sah. Waqtalafu fi man tazawwaja imra'atan fi iddatiha fadakhala biha fa innahu yufarraq bainahuma hal tuhram alaihi abada. Tapi ulama berkhilaf. Kalau dah kahwin sama dengannya, dah nikah, dah berlaku pula perbuatan jima', maka bila dipisahkan, adakah mereka itu boleh nikah balik atau tidak? Ni ulama' ada beza. Contohnya seorang lelaki menikah dengan perempuan dalam iddah, dia nikah, dah berlaku jima' pula. Lepas tu pemerintah dapat tahu, pemerintah kena pisahkan. Dah pisahkan, lepas iddah dah habis, boleh tak dia kahwin balik, nikah baru dengan perempuan yang dia telah kahwin secara haram tadi ketika dalam iddah? Yang ni ulama' telah berbeza pendapat dalam masalah ini. Jumhur, majoriti kata tidak haram baginya untuk berkahwin. Ya, dia berdosa lah pada mula-mula tu, tapi lepas habis iddah, nikah balik semua. Ballahu an yakhtubaha idza inqadat iddatuha. Bahkan boleh baginya untuk menikah dengannya selepas habis iddahnya. Tetapi Imam Malik berpendapat bahawa haram ke atasnya selama-lamanya. Masya Allah, Mazhab Malik tak boleh dah. Kesian dia. Padan muka dia lah, berkesian pula. Wahtajja fi saya ni tak prepare sangat tu yang sembang banyak ni. Wahtajja tapi tahulah, belajar lah benda ni. Tapi yelah, kita tak buat study banyak-banyak kan. Jadi macam ni lah, tak maaf lah. Kata pepatah Arab, ma la yudrak kulluh la yudrak julluh. Apa yang tak dapat semua jangan tinggal semua, dapat sikit menjadilah. Wahtajja fi dhalika bima rawahu Ibnu Syihab wa Sulaiman bin Yasar an Umar radhiyallahu an. Imam Malik berdalilkan dengan satu hadis yang diriwayatkan daripada Umar radhiyallahu an. Apa dalil Imam Malik kata tak boleh lagi dah nak kahwin dengan depa? Iaitu ayyuma imra'atin nukihat fi iddatiha fa in kana zawjuha alladhi tazawwaja biha lam yadkhul biha furriqa bainahuma thumma i'tadat baqiyata iddatiha min zawjiha al-awwal ثم كان الآخر خاتبا من الخطاب وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقيت عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدا. Dan hadis daripada Umar, iaitu kalau seorang wanita yang telah diceraikan oleh suaminya, kemudian suaminya patah balik kepada dia, maka tak ada masalah. Adapun seorang wanita yang telah dinikahkan, kemudian orang lain yang menikah dengan dia, maka dipisahkan selama-lamanya dan tak boleh kahwin dengannya abadan. Ini di dalam Musnad al-Imam Asy-Syafi'i. Wa hadzal athar an Malik qala al-Baihaqi wa dhahaba ilayhi fil qadim wa raja'a fil jadid liqauli innaha tuhillu lah qultu qala thumma huwa munqati' an Umar. Dia kata hadis ni, pertama, hadis ni hadis yang terputus sanadnya daripada Umar, dan diriwayatkan daripada Tsauri, daripada Asy'ath, daripada Sya'bi, daripada Masruq, daripada Umar, wa ja'ala laha mahran wa ja'alaha yajtami'an. Maka ini kata itu hadisnya munqati', hadisnya terputus. Oleh sebab itulah jumhur ulama berpendapat apa dia? Boleh dia nikah balik. Tak ada. Memang jadi dia bersalah lah, dosa lah pada awal tu. Tapi dia kena pisahkan dan dia kena nikah balik. Apa itu ada kena hukuman apa-apa ke Ustaz? Kena sebat ke apa? Tak kena sebab apa. Cuma dia boleh dia kena hukum ta'zir. Ta'zir oleh
pemerintah, boleh dihukum ta'zir. Ta'zir tu maksudnya apa? Apa-apalah, denda 4,000 ke 5,000 ke apa ke, tak kisahlah macam mana pun. Macam orang Malaysia yang kahwin tak daftar, dia kena dia kena bagi mahkamah balik, kena denda. Itu ta'zir. Wa qawlihi wa'lamu, dan ketahuilah annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Allah Ta'ala tutup ayat dengan apa? Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala itu tahu apa yang dalam jiwa kamu, maka berjaga-jagalah, takutlah. Makanya maksudnya berjaga-jagalah kamu daripada pergi mengorat wanita tadi dengan cara yang tak betul. Tu'iduhum ala ma yaqa'a fi dhamairihim min umurin nisa wa arsyadahum ila dhamair maril khair dunal syarr thumma lam yu'ayyisuhum min rahmatihi wa lam yuqannituhum min a'idatihi wa'lamu anna Allaha ghafurun halim. Tapi Allah Ta'ala hujung pula, Allah Ta'ala kata apa? Tapi Allah Ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Maksudnya apa? Kalau dah tersilap, macam mana? Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Cantik ayat ni. Allah Ta'ala tahu apa yang kamu buat, maka hati-hati, Allah Ta'ala akan azab atas perbuatan kamu. Tapi kalau dah tersilap, dah terbuat, tak tahu hukumnya, tak mengaji, tak ada taklim, tak jumpa ustaz tanya, tak telefon, maka ustaz kata wa'lamu annallaha ghafurun halim. Betul lah, betul tak? Zaman sekarang tak ada alasan untuk tak tahu hukum. Ada macam-macam bentuk cara nak tanya ustaz. Ayat bawah ni panjang, ayat 236 ni saya nak tafsirkan perlu lagi 1 jam. Ini ayat pendek ni pun 45 minit. Cukuplah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga Allah Ta'ala merahmati dan menjadikan kita seorang bertakwa dan mengamalkan Quran. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.